Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Lagi terbongkar sahabat-sahabat semua. Kalau sebelum ini satu kilang ya didapati telah menyorokkan sebanyak 180.000 metrik tan beras tempatan. Sekali lagi hari ini dikatakan ISPRM telah menyerbu 5 lagi kilang sahabat semua. 5 lagi kilang yang ada di negeri Kedah. Yang menyebabkan dikatakan mungkin menyebabkan ketirisan pengedaran beras tempatan, beras putih tempatan yang ada di dalam pasaran negara kita hari ini. Jadi terbaik untuk kita ikuti kenyataan media ini sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, mari kita lihat ya, kenyataan media mengatakan 5 kilang beras di Kedah telah diserbu oleh pihak ISPRM. Mengejutkan sahabat-sahabat semua. Ini terlalu banyak nih, kalau masuk ini sudah masuk 6 kilang. Jadi ketirisan pengedaran beras terus dibongkar apabila Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menyerbu 5 lagi kilang di negeri Kedah hari ini dan juga semalam. Siasatan ISPRM menjurus kepada penyelewengan pemberian subsidi kepada petani yang menjual beras tempatan ke kilang-kilang berlesen. Dalam operasi itu ISPRM turut menjalankan siasatan untuk mencari punca ketiadaan beras di pasaran, termasuk tindakan mencampur beras tempatan dengan beras import dan menyorok stok beras tempatan. Dalam serbuan di 2 buah kilang semalam serta 3 lagi kilang hari ini, ISPRM mensyaki berlaku penipuan risit pembelian padi dan penyelewengan jumlah berat padi yang dijual di kilang tidak sama dengan nilai subsidi yang dibayar kepada petani. Laporan berita harian memetik sumber subsidi yang dibayar oleh kerajaan melalui Bernas sebanyak 500 bagi setiap tan metrik yang dijual di kilang dengan pihak kilang membeli daripada petani pada harga RM RM1.25 sekilogram. Ini bermaksud sekiranya seorang petani menjual 1 tan metrik kepada pengilang, mereka akan menerima RM 1.250 termasuk 500 subsidi daripada kerajaan. Siasatan mendapati berlaku penyelewengan dalam urusan itu, termasuk jumlah berat padi yang dijual di kilang tidak sama dengan nilai subsidi yang dibayar kepada petani. Jadi terdapat risit-risit pembelian padi dan jumlah berat padi di Saki sengaja dipalsukan dengan menggandakan jumlah berat padi yang dijual, kata sumber berkenaan. Jadi untuk rekod, kerajaan pada masa ini telah pun memperuntukkan subsidi sebanyak 600 juta setahun. Tindakan yang diambil ISPRM dalam menyiasat ketirisan pengedaran beras di dalam negara berdasarkan Seksyen 18 Akta ISPRM 2009. Pada 9 Oktober yang lalu, ISPRM membongkar kegiatan penipuan pembakalan 28 tan beras berjumlah 100 juta ringgit di Kedah yang berlaku kira-kira 7 tahun yang lalu. Semalam seorang pemilik syarikat import beras dan rempah ratus didakwah kerana mengemukakan tuntutan palsu berjumlah keseluruhan RM 22.76 juta berkaitan pembekalan beras kepada Kedah Agro Holding Berhad pada 2017. Itu dia sahabat semua. Satu perkara yang amat-amat mengejutkan kita. Jadi selama ini ya benarlah ya, ini bukanlah satu retorik ya yang menyatakan ya kurangnya beras di pasaran ya karena ada yang membuat tuduhan karena ketidakupayaan kerajaan menteri, tapi sebenarnya apa yang menyebabkan ketirisan pengedaran beras beras putih tempatan ini sebenarnya karena adanya kilang-kilang yang sengaja menyorok beras seperti mana yang telah terdedah kepada satu berita itu sahabat-sahabat semua. Dan satu lagi yang agak mengejutkan kita adalah satu fitnah ya. Satu fitnah ataupun message yang disampaikan yang sekarang ini tular di media sosial mengatakan kononnya lesen beras Bernas ditarik balik. Semua itu adalah palsu semata-mata yang sengaja ditimbulkan oleh pentaksub parti daripada pro kepada pembangkang. Mungkin itu pandangan saya karena pihak kerajaan mustahil mereka melakukannya. Benar atau tidak? Jadi dalam message yang tular itu mengatakan kononnya lesen beras Bernas ditarik balik. Jadi menarik untuk kita ikuti. Ya, sebenarnya semua ini palsu. Jadi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan mengesahkan kerajaan tidak menarik balik atau membatalkan konsesi padi beras nasional ataupun Bernas
yang telah dipersetujui selama 10 tahun yang bermula 11 Januari 2021 hingga 10 Januari 2031 ya. Jadi ini adalah diluluskan semasa Kerajaan Perikatan Nasional. Dalam satu kenyataan, KPKM menafikan dakwaan penarikan balik lesen beras Bernas yang sedang tular di aplikasi WhatsApp hari ini. KPKM memaklumkan aduan telah dibuat kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bagi membolehkan siasatan terperinci dijalankan. Tambah mereka lagi, pihak kementerian menasihatkan orang ramai supaya tidak mempercayai mesej palsu berkenaan dan perbuatan menyebarkan mesej palsu ini perlu dihentikan menurut kenyataan KPKM hari itu. Jadi pada 3 Disember 2020, kerajaan telah mengumumkan penlanjutan konsesi Bernas bagi pengedaran beras di negara ini untuk tempoh 10 tahun lagi bermula 11 Januari 2021 selepas konsesi terdahulu tamat pada 10 Januari 2021. Jadi untuk pengetahuan, yang meneruskan ataupun yang memberikan lesen ini adalah Kerajaan Perikatan Nasional. Kita tahu siapa Perdana Menterinya. Penlanjutan konsesi turut melibatkan penambahbaikan terma baharu dan penambahan bilangan obligasi sosial daripada 5 kepada 10. Antaranya memelihara, menyelenggara, mengurus dan mengekalkan stok penimbal beras negara pada paras kuantiti yang ditetapkan kerajaan, bertindak sebagai pembeli terakhir padi daripada petani serta pengurusan dan pembayaran subsidi kepada petani. Mengenai dakwaan penguatkuasaan tidak dijalankan, KPKM berkata operasi bersepadu beras putih tempatan sedang berjalan dan sehingga kini 2 kilang telah disita dan disiasat di bawah Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 Akta 522. Operasi BPT mula dilaksanakan pada 16 Ogos yang lepas dengan diketuai Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fun Hin. Operasi yang memberi fokus kepada pemeriksaan dan penguatkuasaan terhadap kilang padi komersial dan pemborong beras itu melibatkan kerjasama dengan pelbagai agensi antaranya Kawal Selia Padi Beras, bahagian penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup serta polis di Raja Malaysia. Jadi itu antara kenyataan terkini sahabat-sahabat semua di saat ya kegusaran seperti ini ya ada juga yang melakukan ya menyebarkan berita palsu yang kononnya lesen daripada Bernas ini telah ditarik balik. Tapi ya Kementerian KPKM telah menafikan bahwa itu adalah berita palsu ya yang sengaja diviralkan, yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan kegusaran kepada rakyat ataupun kegusaran kepada syarikat berkenaan. Jadi sahabat semua, ini antara kenyataan yang amat-amat mengejutkan kita dengan sikap terdesak daripada pentaksub-pentaksub yang pro kepada pembangkang. Saya percaya mereka begitu terdesak sekali mahu untuk memburukkan reputasi kerajaan hari ini, mahu untuk menjatuhkan kerajaan hari ini dengan sehingga sanggup melakukan apa saja. Inilah sikap binatang yang tidak berkeperi kemanusiaan sehingga menyebabkan yang terkesan adalah rakyat, tapi mereka tidak melihat semua itu asalkan tujuan mereka ya dapat dicapai. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda sahabat-sahabat semua? Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Orang Indonesia Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.